Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, salam sejahtera. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. So today is the 7th day of Hari Raya, hari ke-7 dah cukup seminggu. Hari ni Jumaat pertama di bulan Syawal. Gelap sikit Okay, boleh nampak kan? Okay. Hari ni Jumaat pertama di bulan Syawal. So kita sambung daripada semalam lah. Ingat lagi tak semalam kita cerita pasal kita punya perkara ni kadang-kadang terjadi dekat bukan kadang-kadang lah, selalu terjadi. Banyak orang sebenarnya cerita perkara ni terjadi dekat rumah dia orang sendiri di mana jiran sebelah rumah kita tu tanam tanaman elok menjadi apa semua, tapi kita yang duduk dekat sebelah rumah dia ni kita tanam benda yang sama tak jadi. Jadi sebabnya kenapa? Yang ni yang kita akan kupaskan. Mungkin hari ni pun tak ada habis, mungkin kita akan sambung lagi saja sesi ketiga dan keempat nanti insyaAllah. Semalam I dah explain pasal sebelum kita nak determine betul-betul kenapa kita tanam tak jadi, orang lain tanam tak jadi, terutama sekali orang sebelah rumah kita tanam jadi. Benda tu yang sebenarnya menyakitkan hati. Kita tengok jiran sebelah rumah kita ni, sebelah rumah ni je, dia tanam menjadi cantik apa semua tu, tapi kita tanam tak jadi. Kita tanam benda yang sama kita tanam. Dia tanam cili, kita pun tanam cili. Dia tanam terung, kita pun tanam terung. Tapi dia tanam jadi, kita tanam tak jadi. Kenapa? Pasal sebelah rumah je tu, sebelah pagar je tu. Semalam saya ada explain bahawa sebelum kita nak determine kenapa jadi begini dan cara untuk kita overcome this issue, this problem, dan kita juga boleh tanam cantik, hasil baik seperti mana jiran-jiran kita yang lain, kita perlu tahu 10 factors yang mempengaruhi pertumbuhan sesuatu tanaman itu, iaitu factors ni yang menentukan sama ada whatever you grow tu menjadi atau tak jadi, dan ataupun hidup cantik-cantik tapi keluar hasil atau tak keluar hasil. Kadang-kadang kita tanam, ada orang dia tanam, contohnya dia tanam terung, pokok dia dah cantik, merimbun elok, daun pun cantik elok sini, tapi dia tak keluar buah. Kan takat macam-macam lagi banyak jadi macam tu. Kalau orang bahasa pasar dia, bahasa slang dia, kita panggil pokok tu mabuk daun dia keluar daun banyak tapi dia tak keluar buah. Jadi antara ini faktor-faktor yang kita ceritakan semalam tu adalah yang menentukan sama ada tanaman kita tu menjadi atau tak menjadi, subur atau tak subur, hidup atau tak hidup, dan berbuah atau tidak berbuah, mengeluarkan hasil atau tidak. So kita review balik semalam cepat-cepat 10 faktor dia. Nombor 1 ialah sunlight, bukan sunlight cuci pinggan tapi sunlight cahaya matahari, itu nombor 1. Nombor 2 air, water. Nombor 3 tanah. Nombor 4 udara. Udara ni termasuk angin, pergerakan angin. Nombor 5 nutrien, baja kita tu. Nombor 6 suhu. Nombor 7 humidity, kelembapan, iaitu kelembapan udara di sekeliling. Nombor 8 persekitaran, environment. Nombor 9 pest and disease, penyakit ataupun serangga perosak. Dan yang ke-10 ialah genetik. Jadi itu kita dah ceritakan semalam, ke-10, semua 10 faktor ini. Dan kemudian at the end of the session, yesterday's session tu, ada tanya satu soalan, dan saya juga asingkan list daripada 10 ini kepada 2 bahagian, iaitu satu, antara 10 faktor ini yang mana yang kita boleh kontrol, dan nombor 2 yang mana kita tak boleh kontrol. So semalam ada list down faktor yang kita tak boleh kontrol. Saya dah beritahu yang mana antara 10 tu yang mana yang kita tak boleh kontrol. So which means that yang mana yang saya tak sebut semalam tu maknanya kita boleh kontrol lah. So tapi hari ni kita fokuskan kepada factors yang kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol.
Okay, number one is cahaya matahari, sunlight. Ini adalah satu faktor yang sangat penting untuk tumbuhan kita, tapi kita tak boleh control. Which means that whatever sunlight dekat garden kita tu, yang ada dekat, yang diterima oleh garden kita tu, whatever amount of sunlight that our garden receive, yang itulah yang kita ada. Kita tak boleh nak adjust, kita tak boleh nak adjust perkara tu, benda ni. So that naturally yang tu yang kita ada. Jadi maknanya bila terjadi perkara yang kita tak boleh kontrol ni, maknanya kita kena adapt. Yang kita kena adaptkan garden kita tu mengikut apa yang kita ada. Ya, macam sunlight tadi. Okey, ini sunlight ni kita tak boleh kontrol, dan juga ada kemungkinan besar sunlight yang diterima oleh garden lain, terutama sekali jiran kita, jiran sebelah rumah ke, depan rumah ke, atau kawasan sekitar tu, sunlight yang mereka terima lain daripada apa yang diterima oleh garden kita. Jadi itu satu faktor yang pertama yang mungkin menyebabkan apa yang kita orang tanam jadi, kita tanam tak jadi. Sunlight. Kerana sunlight adalah sangat-sangat penting untuk pertumbuhan sebarang jenis tanaman yang kita tanam, sebarang jenis tanaman dekat dalam garden kita. Okay, so sunlight ni yang paling penting ialah kita perlukan semua jenis tanaman, especially tanaman makanan dekat dalam edible garden ni, memerlukan morning sun only. Panas pagi sahaja. Ya, panas pagi. Yang itu yang paling penting. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena adapt. Kita kena adaptkan garden kita tu, dan kita kena tanam tanaman kita tu, adjust kita punya tanaman, sama ada dekat atas tanah, kita buat batas, kita buat planting bed, ataupun kita tanam dalam pasu, dan kita kena adjust tanaman kita tu di lokasi yang menerima panas pagi sahaja. Itu makna yang saya katakan kita kena adapt. Ya, jadi maknanya before you start your gardening project, kita observe dulu keadaan garden kita tu. Pagi antara pukul 8 hingga pukul 11 lebih tu, di manakah kawasan garden kita tu yang menerima cahaya matahari. Okey, kita dah tahu dekat, kita observe sehari 2-3 hari, kita observe dekat kawasan garden kita tu di mana yang kena yang menerima morning sunlight. Kita dah tahu dekat mana, kita observe dulu, buat plan pun tak apa, lagi bagus buat plan, lukis simple lah, kotak ke, 3 segi ke apa ke, and then kita tandakan kawasan di mana yang menerima morning sunlight antara pukul 8, 7 lebih pun tak apa, pun bagus juga 7 lebih, maknanya daripada terbit matahari lah, ya, antara terus terbit matahari tu waktu duha tu hinggalah ke tengah hari. Waktu itu sahaja kita kena tandakan dekat kawasan garden kita di mana yang menerima morning sunlight itu. Dan di situlah yang kita kena tanam kita punya tanaman, ya, especially sayur-sayuran lah. Ya, di situ yang kita kena letakkan kita punya tanaman. Kalau kita guna pasu, kita letakkan pasu kita tu kat saja. Kalau kita buat planting bed atau kita tanam di atas tanah, tanam di kawasan itu saja. Jadi bagaimana kalau setengah-setengah orang kata kadang-kadang kita ramai kita yang duduk dekat dalam taman-taman yang kita tak boleh nak adjust, susah nak adjust. Kita memang ada setengah tempat memang tak dapat panas pagi. Rumah dia tu pagi gelap je, terlindung dengan rumah lain ke, terlindung dengan pokok ke apa, dan dia cuma terima ataupun matahari dia naik daripada belakang rumah, jadi pagi dia tak kena panas, garden dia tak kena panas, jadi dia cuma kena panas, garden dia tu kena panas petang saja. Jadi apa yang kita boleh buat, dan kita kena research balik, dan kita kena tanam, kita no choice, you have to start planting tanaman yang hanya yang tolerant kepada panas petang sahaja. This is mostly tanaman-tanaman yang jenis hardcore sikit lah, yang tahan asak sikit lah. Contohnya macam bendi, roselle, mulberry, terung pun boleh tahan juga. Terung purple boleh tahan panas petang. And then sayur-sayuran yang tahan, macam sayur raja pun tahan juga. Kangkung pun boleh tahan panas. So kita kena research sikit. Kita cuma hanya boleh tanam tanaman edible yang tahan panas petang.
Ya, yang ini terutama kalau kita nak search kat dalam Google, kita search tanaman yang drought tolerate, yang tahan panas, yang tahan kemarau. Yang itu yang boleh tahan panas petang. So boleh search sendiri dekat dalam Google, ada banyak list tanaman yang kita boleh tanam. Kita cari tanaman yang jenis tahan panas dan tahan kemarau. Ya, jenis-jenis yang kita tak perlu nak siram kerap. Ini semua dia tahan panas petang. Pasal sebenarnya sebabnya ialah panas petang ni, dia punya panas tu lain daripada panas pagi. Panas petang tu dia lebih panas itu lebih kuat daripada panas pagi. Panas pagi tu walaupun sunshine tu cerah, kita nampak macam panas, tapi sebenarnya dia suhu dia tu taklah sepanas panas petang. Yang kenapa sebab dia? Sebab bila matahari baru terbit, dia masih lagi ada dekat horizon tu, dia tak naik atas lagi, masih kat dia. Jadi sinaran matahari tu tak terpaksa melalui pelbagai rintangan, atmosfera dekat bahagian bawah ni yang lebih tebal. Jadi tambahan pula malam tadi, biasanya malam memang sejuk kan, malam sejuk, jadi udara tu lebih tebal. Jadi sementara matahari tu nak sampai dekat bumi ni, dia perlu melalui pelbagai atmosfera lah, keadaan sekitar apa semua tu. Jadi dia punya sunlight tu dia tak adalah intense sangat. Ya, dia tak ada intense sangat, jadi dia lebih sejuk, dia lebih sejuk daripada, jauh lebih sejuk daripada panas petang. Yang tu saja. Dan satu lagi ada juga, saya pernah baca bahawa dia punya wavelength untuk yang ni, saya pernah baca dah sebelum ni, yang mengatakan bahawa blue light daripada panas pagi tu, sunlight pagi tu adalah lebih tinggi daripada panas petang. Jadi panas petang tu dia punya intense itu lebih kuat, yang boleh menyebabkan keadaan yang kering dan terlalu panas, yang boleh merosakkan tumbuhan. Kita sendiri orang kalau kita keluar tengah-tengah panas, tengah-tengah hari, petang-petang pukul 2-3 petang tu, kita pun tak boleh tahan. Ya, tumbuhan pun macam tu juga. So that's why lebih penting kita tanam di kawasan yang kena panas pagi sahaja. Okay, so that is on sunlight. Yang kedua ialah water, air. Ya, air adalah satu lagi perkara kedua terpenting untuk pertumbuhan tanaman. Ya. Air ni sangat-sangat penting. Tak ada air, tak ada apa boleh hidup. Semua jenis tanaman, semua jenis tumbuhan, semua perlukan air. Ya, tak ada air, apa-apa pun memang mesti kena ada air. Walaupun kaktus dekat padang pasir pun dia perlukan air juga. Walaupun jumlahnya sedikit saja, tapi dia masih lagi memerlukan air. Ya. Jadi tak ada apa tanaman yang boleh hidup tanpa air. Jadi air ni penting. Jadi air ni adalah air ni kita boleh kontrol. Tadi yang kita tak boleh kontrol, cahaya matahari tadi. Air kita boleh kontrol. So jadi air tu kita boleh adjust kita punya intake air untuk tanaman kita tu. Jadi bila kita tanam, kalau kita tanam tanaman dekat kawasan yang terlalu panas, yang tak boleh kena panas pagi, jadi ini yang kita kena jaga, air, pengambilan air untuk tanaman kita tu. Tapi air ni kita boleh kontrol. Air kita boleh kontrol. Ini satu faktor tanaman yang kita boleh kontrol. Tak cukup air, kita boleh tambah. Terlebih air, kita boleh kurangkan siraman kita tu. Waktu hujan, hari-hari hujan, jadi kita tak payah nak siram pokok sekerap yang seperti biasa. Ya. Jadi itu perkara yang kita boleh kontrol. Air juga mungkin adalah satu faktor yang boleh membezakan kebun kita dengan kebun di sebelah. Air yang dia gunakan mungkin berbeza. Berbeza maknanya frekuensi dia menyiram pokok mungkin berbeza daripada apa yang kita ada. Dan mungkin juga tanah dia tu berbeza dengan pengambilan air, penyimpanan air dia tu berbeza dengan kebun kita dengan kebun dia. Jadi itu adalah perkara dia yang kita boleh kontrol. Air kita boleh kontrol. Okay, then the next one yang kita tak boleh kontrol selain daripada cahaya matahari tadi ialah udara. Ya, udara di sini maksud saya ialah pergerakan angin dan juga oksigen dan karbon dioksida. Macam mana konten karbon dioksida dan oksigen dekat dalam atmosfera di kawasan kita dan kawasan rumah orang lain, kita tak boleh nak kontrol. Yang itu yang begitu, ketumpatan dia bagaimana, yang ada di situlah kita tak boleh nak adjust.
Ya, jadi pergerakan udara juga begitu juga. Pergerakan udara angin tak sama lah. Rumah sebelah lain, rumah kita lain, rumah sana lain, rumah sana lain. Lain sebab kedudukan mungkin kedudukan pokok ke, kedudukan geografi ke, ada halangan ke apa, itu semua faktor-faktor pemboleh ubah yang boleh mempengaruhi pergerakan angin. Ya, pergerakan angin itu, that is normal, itu common sense ya. Jadi pergerakan angin di kawasan lain dengan kawasan kita mungkin berbeza. Jadi apa yang boleh mempengaruhi pergerakan ini, apa yang boleh mempengaruhi dengan tanaman kita tu. Jadi pergerakan angin ni dia boleh mempengaruhi sama ada dari segi penyerapan oksigen ataupun karbon dioksida oleh tanaman tersebut. Karbon dioksida digunakan untuk membina makanan dia. Jadi pergerakan angin tu jadi dia boleh mempengaruhi dia punya kadar penyerapan dia tu. Dan mungkin juga pergerakan angin tu boleh mempengaruhi dari mana sampainya penyakit ataupun serangga perosak daripada kawasan lain. Dia kadang-kadang dia mengikut angin. Ya, terutama dia macam serangga-serangga yang halus-halus macam aphid ke, ataupun kulat, ya, yang ni penyakit kulat, fungus, ni semua dibawa oleh angin. Dan juga rumput-rumput yang mungkin boleh mengganggu keseimbangan kawasan tu. Kalau terlalu banyak rumput-rumput ni, ini semua dibawa oleh angin. Jadi itu yang boleh mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita di garden kita tu. Itu angin, ya. Jadi yang tu satu yang kita boleh, itu satu perkara yang kita tak boleh kontrol, tapi kita boleh adapt dengan kedudukan tanaman kita tersebut. Okey, seterusnya yang kita tak boleh kontrol ialah suhu persekitaran. Ya, kadang-kadang kawasan kita yang ni, kadang-kadang kita melalui musim panas, kadang-kadang kita melalui musim sejuk, ya, kadang-kadang musim hujan. Itu semua kita tak boleh kontrol, ya. Yang tu semua telah ditentukan, ya. Cuma apa yang kita boleh buat untuk kita adapt ialah kita kena tahu sendiri, ya. Kita duduk dekat tempat tu, sepatutnya kita boleh tahu sendiri waktu bila, bulan berapa yang kita akan melalui musim panas, bulan berapa yang kita akan melalui musim sejuk, bulan berapa yang kita melalui musim hujan. Walaupun tidak tepat, tapi sekurang-kurangnya kita ada brief idea on when is when, ya. Macam sekarang ni tengah musim panas kan. Bila musim panas macam ni, jadi kita kena adapt dengan kita tanam tanaman yang jenis tahan lasak sikit. Macam kita cerita tadilah, bendi, roselle, sawi pun tahan panas juga, kangkung pun tahan panas juga, sayur raja pun tahan panas. So jadi pada waktu sekitar ni musim panas macam ni, kita tanam tanaman yang tahan lasak. Janganlah kita tanam tomato, kobis pada waktu ni panas sangat. Dia tak sesuai. Ini jenis-jenis tanaman yang tak sesuai dengan keadaan yang terlalu panas. Jadi kita jangan tanam tanaman macam ni. Yang ni pun kita boleh research sendiri. Kita Google sendiri, tulis kat situ tanaman plants that can withstand hot temperature. Dia akan keluar. Ataupun kita boleh search temperate plants, tanaman yang ni adalah tanaman yang biasanya kita tanam di musim sejuk, ya. Jadi tanaman itu kita jangan tanam lagi, ya. Kita tunggu pada bila ada perubahan cuaca, musim sejuk sikit, baru kita tanam tanaman-tanaman yang lain ni. So itu suhu, kita tak boleh kontrol. Humidity, next one is humidity ataupun kelembapan udara. Kelembapan udara kita tak boleh kontrol. Musim panas macam ni selalunya udara kering. Kalau musim hujan, musim mendung, biasanya udara tu lebih lembap. Bila persekitaran humidity kita tu, kelembapan udara tu kering, musim panas macam ni, jadi maknanya kita kena cara kita nak adapt ialah kita increase frekuensi siraman pokok kita. Ya, kita kena siram pagi dan petang, dan kita siram lebih sikit daripada biasa. Jadi untuk mengelakkan daripada
keadaan menjadi terlalu kering. Bila udara terlalu kering, pokok pun dia lebih cepat kehilangan air, dan tanah juga akan lebih cepat keras dan lebih cepat kering. Ini akan menjejaskan pengambilan nutrien, pengambilan air daripada tanah oleh akar tumbuhan tersebut. Jadi kita lebihkan sikit siraman kita tu. Mungkin kalau sebelum ni kita siram sehari sekali, kita siram 2 kali sehari, pagi dan petang. Mungkin sebelum ni kita siram petang saja, pagi kita tak siram. Jadi kita siram 2 kali sehari, pagi dan petang. Dan kita tambah lagi kuantiti air yang kita siram tersebut. Tetapi kalau musim sejuk pula, musim yang kelembapan udara tu lebih tinggi, udara lebih lembap, masalah yang mungkin terjadi ialah jangkitan kulat atau fungus. Dia memang suka keadaan dia lebih suka keadaan yang lembap. Keadaan yang lembap ni akan promote pertumbuhan kulat, pertumbuhan fungus dan juga penyakit daripada dalam tanah. So cara kita nak adapt ialah kita kurangkan siraman air dan kita gunakan lebih banyak mulching pada perdu pokok tersebut. Itu cara kita nak adapt dalam keadaan humidity yang terlalu tinggi. So the next one is persekitaran environment. Environment kita dan environment jiran-jiran kita berbeza. Walaupun nampak sama tetapi sangat berbeza. Kita kawasan rumah kita tu mikrob yang ada dekat dalam tanah, cacing ke organisma kecil halus yang ada dekat dalam tanah tu mungkin berbeza daripada apa yang ada dekat kawasan-kawasan lain. Yang ini akan menjejaskan dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita itu. So itu itu perkara yang faktor yang menjejaskan kita punya tanaman tu elok menjadi atau tak menjadi. Persekitaran tanaman, especially persekitaran di dalam ekosistem di dalam tanah tersebut. Itu mungkin selalunya memang akan ada perbezaan antara dekat rumah kita dengan rumah-rumah lain. Jadi ini adalah antara faktor-faktor Jadi bila perkara yang ni yang kita ulang balik yang kita tak boleh kontrol Ini faktor-faktor yang kita tak boleh kontrol. Nombor 1 ialah sunlight, cahaya matahari. Nombor 2 ialah udara, oksigen atau karbon dioksida ataupun angin, suhu, humidity, kelembapan, persekitaran environment sekitar dan environment sekitar. So ini adalah ada berapa tadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktor ini kita tak boleh kontrol tetapi kita boleh adapt. Okey, yang kita ulang balik sikit lagi. Terutama sekali number one is kita kena pastikan tanaman kita tu mesti kena panas pagi. Itu yang nombor 1 sekali. Kalau you berjaya buat benda ni, nombor 1 ni, letakkan tanam di kawasan yang kena panas pagi daripada sunrise hingga tengah hari. Waktu ni saja sunrise hingga tengah hari, lebih kurang 11.30 12 macam tu Waktu ni saja. Kalau tempat kita tanam tu waktu petang tu mendung terus, tak kena panas tu pun tak apa. Yang pentingnya panas pagi itu sahaja. Daripada sunrise hingga tengah hari. Waktu tu sahaja. Kalau kita boleh dapat, kita boleh letak, tuan-puan boleh letak tanaman tuan-puan dekat kawasan tersebut, insya-Allah menjadilah laman edible garden tuan-puan. Yang lain-lain tu semua tu faktor yang lebih kurang taklah sepenting sunlight. Sunlight tu yang nombor 1. Jadi itu yang perkara yang pertama yang tuan-puan perlu buat sebelum memulakan projek. Kalau tuan-puan nak memulakan projek edible garden baru selepas ini, ikut nasihat saya nombor 1 ni, survey, observe dulu keadaan garden tuan-puan dan puan-puan. Di mana yang kena kawasan yang kena panas pagi antara sunrise hingga ke tengah hari. Waktu ni dan tanam tanaman tuan-puan di kawasan ini sahaja. Itu sahaja. Okay, that is the number 1. Jadi itu adalah perkara pertama yang perlu kita buat sebelum kita tahu, sebelum kita memulakan kita punya projek edible garden kita. So jadi itu perkongsian saya untuk hari ini. Esok kita akan sambung sikit lagi untuk
faktor-faktor yang kita boleh kontrol. Yang ni senang sikit. Benda yang kita boleh kontrol maknanya kita boleh adjust lah. Ya, kalau benda tu ada yang tak kena, ada yang tak cukup, ada yang terlebih, kita boleh adjust. Ya, yang tadi ni semua faktor-faktor yang kalau tak cukup ke, terlebih ke apa ke, kita tak boleh nak adjust, tapi kita kena adapt, dan kita sendiri yang kita adjust diri kita sendiri, kita adjust keadaan kita sendiri untuk adapt pada keadaan yang telah diberikan kepada kita. Jadi itu perkara, hari ini perkara tadi itulah yang kita tak boleh kontrol. Esok kita akan ceritakan pula dengan faktor-faktor yang kita boleh kontrol pula. Ini mungkin senang sikit. So saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-puan dan puan-puan semua. Saya mohon doakan saya dan ahli keluarga kami, anak-anak kami dikurniakan kesihatan yang baik agar dapat kami terus berkongsi ilmu dengan tuan-puan semua, dan jemput like atau share, jemput like dan share perkongsian ini dengan kawan-kawan anda, dengan page-page lain. Dan sekali lagi saya cuma nak maklumkan, perkongsian saya ini adalah ikhlas hati. Itulah nama page kami, Seikhlas Hati. Perkongsian kami adalah seikhlas hati. Saya tak charge apa-apa, saya tak minta apa-apa. Cuma saya menghargai pertolongan, bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyokong kedai Lazada atau Shopee kami, dan juga jika tuan-puan, dan juga kami menghargai juga sumbangan tuan-puan dan puan-puan melalui e-wallet kami yang boleh, yang semua link-link ni boleh tuan-puan lihat dekat pin post kat atas sekali page ni. Kalau buka-buka page Seikhlas Hati ni, itu yang tuan-puan akan nampak dulu pin post ni. Kami punya Shopee, kami punya link Shopee, kami punya link Lazada dan juga link e-wallet kami. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana kita jumpa lagi esok. Esok kita akan sambung untuk topik faktor-faktor yang kita boleh kontrol pula. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.